Orang panggil jamu tolak bala. Sebab apa jamu tolak bala? Sebab bala datang kita tolak. Macam tu. Lebih kurang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel YouTube Sehijau Daun. Jangan lupa korang like, komen, share dan yang paling penting subscribe channel YouTube aku. Copy dulu guys. Okay, untuk hari ini aku akan bercerita sikit berkenaan dengan jamu tolak bala. Okay, sebab aku bela ayam, mestilah aku kena buat makanan kesihatan untuk ayam. Okay, apa itu jamu guys? Okay, sebelum tu aku akan bercerita sikit pada malam ni. Okay, aku buat video ni malam sebab aku saja bertukar angin untuk aku menikmati keindahan alam sekitar Buana. Nampak? Dialog Piramli. Apa itu jamu? Apa kandungan dia? Apa khasiat dia? Cara penggunaan dia dan juga cara pembuatan dia. Aku akan ringkaskan seringkas yang boleh. Aku akan cut. Aku akan edit video ni. Yang penting video ni ringkas dan padat lah. Okey, jamu ni guys adalah salah satu makanan kesihatan untuk ayam. Bagi aku lah sendiri, bagi aku yang aku dah guna dah setahun dah aku gunakan jamu. Ayam aku yang mati pun disebabkan serangan babi dan juga penyakit sampar. Totalnya 10 ekor. Yang kena 8 ekor, yang mati 8 ekor. 2 ekor ni sembuh sebab aku mengamalkan jamu. Dan yang selebihnya ni sihat walafiat. Kalau aku buat ni tak jadi untuk ayam aku tak akan kongsi video ni. Sebab tu aku sangat mengesyorkan untuk kita membuat jamu untuk makanan kesihatan ayam. Ni apa bahan-bahan dia? Okey, antaranya adalah kalau korang tengok dekat sini, bawang merah kita ada, bawang putih kita ada, yang ketiga kita ada kunyit. Yang keempat kita ada lengkuas, dan yang kelima kita ada halia, dan yang keenam adalah gula melaka. Okey, kalau tak ada gula melaka boleh juga guna gula merah. Kalau orang Indon kata ni gula aren. Ada yang tanya boleh tak guna gula pasir. Gula pasir pun tak ada masalah. Sebab apa kita guna gula merah guys? Sebab apa kita guna gula merah? Nanti aku akan ceritakan dalam kelebihan dan khasiat jamu. Khasiat jamu yang pertama. Khasiat jamu yang pertama adalah dia mampu memberikan kesuburan kepada ayam. Maknanya kesuburan yang aku spesifikkan dekat sini adalah induk ayam. Okay, sebab induk dia memerlukan kesuburan untuk dia menghasilkan telur yang orang kata telur yang berkualiti, besar, telur yang ada benihnya, yang berbenih, dan juga telurnya, benihnya tu dia akan menghasilkan orang kata DNA yang sihat daripada benda-benda ni lah. Dan juga kesuburan untuk ibu ayam untuk bertelur lagi selepas tu. Kenapa aku cakap untuk memberikan kesuburan? Sebab dalam ni dia ada lengkuas. Aku tak tipu aku benda ni aku tak tipu. Korang cuba buka Google, korang type khasiat lengkuas. Ada yang buat uji kaji terhadap seekor tikus. Dia bagi lengkuas ni, dia bagi lengkuas tu dekat tikus, dan hasilnya sperma punya tikus tu meningkat dan bertambah secara mendadak, disebabkan oleh lengkuas. Sama juga manusia, kita pun perlukan lengkuas. Khasiat yang kedua dan kelebihan yang kedua untuk ayam, jamu ni mampu meningkatkan kekebalan ayam, imun untuk ayam. Ni yang kata vaksin semula jadi. Vaksin semula jadi untuk ayam. Khasiat yang ketiga adalah untuk melawan mikroorganisma yang jahat-jahat ni lah.
mampu melawan mikroorganisma yang jahat-jahat ni. Yang keempat, jamu ni mampu untuk menaikkan selera makan ayam ataupun meningkatkan nafsu makan ayam. Buktinya ni, antara kandungan dalam jamu adalah kunyit. Kalau tak percaya, korang buat dekat ayam korang. Kunyit korang racik-racik, lepas tu korang campur dengan dedak. Korang tengoklah ayam makan macam mana. Dia punya lahap, dia punya laju tu Cin guys, tak sampai 1 minit habis. Kunyit ni pun penting juga untuk induk. Sebab apa? Sebab kunyit ni mampu juga untuk merawat dan memperbaiki sel-sel halus yang tercedera ataupun ada yang luka-luka. Dia mampu merawat dengan cepat lah. Lengkuas juga mampu merawat sel-sel. Sebab lengkuas ni dia ada minyak esensial. Okey, salah satu kandungan dalam lengkuas ni, khasiat dia ni, dia ada minyak esensial yang kita tak tahu sebenarnya. Khasiat ayam yang khasiat ayam khasiat jamu yang seterusnya adalah mampu meningkatkan stamina. Ni paling penting untuk ayam jantan kita. Sebab ayam jantan kita dia kena perlukan stamina untuk memanjat ayam-ayam betina. Tetapi ayam betina pun penting juga untuk stamina. Sebab apa? Ayam betina dia nak meneran telur dia tu, dia perlukan stamina yang kuat. Sebab apa aku cakap dia mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh? Sebab dalam kandungan jamu ada ni, ada gula merah, ada gula Melaka ataupun gula merah. Okay, kandungan dia sendiri, khasiat gula Melaka ni sendiri mampu meningkatkan stamina ayam. Macam contoh kita, apabila kita ada anak ayam yang baru menetas dalam inkubator, kemudian kita pun keluarkan masuk dalam reban brooder, mesti kita akan bagi air dulu. Masa tu kita tak bagi makanan dulu, kita bagi air. Apa air yang kita bagi? Bukan air kosong, bukan air suling biasa, tapi kita bagi air gula merah. Betul tak? Air gula merah. Kebanyakannya menggunakan air gula merah ataupun air macam ni lah, juga air gula Melaka ni lah. Jadi cara pembuatannya, kita akan masukkan semua bahan dalam ni. Semua bahan dalam ni kita potong lah dulu. Kalau macam ni besar sangat kan, halia ni kita potong lah sikit, masuk dalam ni. Lepas tu kita akan masukkan air. Masukkan air suling. Masukkan air suling ataupun demineral water, ataupun air sumur, ataupun air tadahan hujan, ataupun air kolah. Berapa banyak ataupun pendek kata ataupun panjang kata, air tanpa klorin. Untuk senang lah kita nak blender kan. Kalau masuk kosong kering macam ni susah lah nak blender. Kalau masuk air sikit boleh lah. Sebab apa kita gunakan air ni? Sebabnya antara salah satu sistem perapan kita menggunakan air ni. Jadi kita tak boleh guna air klorin. Okey, kenapa kita nak menggunakan yang ni? Sebab macam aku cakap tadi, untuk mengaktifkan bakteria baik. Sebab bila kita campur ke dalam jamu yang kita blender yang ada gula ni, dia akan mengaktifkan bakteria. Ni bakteria lah ni. Ni bakteria. Cuma dia belum aktif. Tapi bila kita campur dengan gula Melaka, bakteria akan aktif. Aktif. Macam itulah lebih kurang. Jom kita masukkan bahan-bahan ni ke dalam blender. Masukkan semua. Jangan takut. Okay, yang ni aku dah potong halus-halus. Masukkan juga. Yang ni patahkan je lah. Patahkan boleh je. Masuk. Halia besar sangat Masuk bawah halia. Okay, lepas tu kita akan tambah ayak. Okay, lebih kurang macam ni lah. Sikit je, tak payah banyak. Nanti meledak. Tu dia, kita on switch. Lepas tu kita tutup. Kita tekan. Jangan tertekan. Tertekan susahlah untuk dirawat. Kita tekan. Okay kan, ada lagi sikit kan. Campur lah. Sikit lagi. Sikit lagi ada. Ini pun aku tak tahulah nak belah macam mana ni. Nasib baik ada pisau tu dia. Ada pisau punya.
Okay, kita masukkan yang selebihnya. Okay guys, dah siap kan? Dah siap. Kita sediakan bekas untuk kita simpan. Dan juga kita sediakan getah. Kalau tak ada getah ni pun, getah pengikat pun tak apa, boleh. Sebab dia punya mulut bekas ni tak sebesar mana pun, jadi kita tarik macam tu je. Cuma aku getah pengikat aku tak ada. Dan kita sediakan ni. Okay. Dan kalau kita nak tutup menggunakan penutup bekas terus pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Dah siap, kita masukkanlah dalam ni. Okay, masukkan. Okay, langkah seterusnya kita campur Ibu EM 2 penutup botol. 2 penutup botol. 1 2. Siap, selesai. Okay, kita tutup menggunakan ni. Okay guys, kita ikat ikat dulu. Okey. Dah siap. Okey, lama mana penyimpanan dia? Penyimpanan dia kalau aku menggunakan Ibu EM, aku cukup simpan selama 2 ataupun 3 hari. Maknanya 2 ataupun 3 hari aku dah boleh tapis. Okey. Kalau menggunakan EM4, dia punya penyimpanan selama 1 minggu barulah perapan jamu ni jadi. Selepas daripada penyimpanan, di mana kita nak simpan benda ni? Kita simpan di tempat yang mempunyai suhu bilik lah, suhu bilik atau dalam stor ke ataupun tempat-tempat yang redup pun boleh, tak ada masalah. Okey, apabila kita dah siap, bila kita dah buka, kita kena tapis dulu guys. Yang tak hancur tadi kan, yang tak hancur kita akan tapis dulu untuk kita simpan dalam bekas. Macam ni. Ni. Untuk kita simpan dalam bekas. Ini cair, maknanya dah tak ada ni. Dia punya habuk-habuk dia tak ada dah. Sisa yang dah ditapis dah tu, kita tak payah buang, jangan buang. Rugi kalau buang. Bila korang nak bagi ayam makan, korang campurkan yang sisa tadi tu, masukkan dalam dedak, gaulkan sekali. Bagi ayam makan, tak ada masalah. Jadi yang penting jangan buang, rugi kalau buang. Okay guys, sampai situ saja dulu video tutorial dan juga perkongsian aku berkenaan dengan jamu ayam sebagai persediaan kita untuk kesihatan ayam lah. Okay, sebab sekarang ni musim kemarau, bulan Januari, Februari ni musim kemarau. Jadi cuaca kejap hujan. Jadi cuaca tu tak menentu. Apabila kita menghadapi cuaca yang tak menentu macam ni, jamu adalah yang terbaik. Ataupun air probiotik. Air probiotik EM campur dengan gula merah. Itu terbaiklah untuk mengekalkan antibody dan kekebalan ayam di saat orang kata di saat cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim ni, mana ada anak ayam macam ni pun boleh juga guna air jamu ni. Boleh juga guna air jamu, sama ada untuk berikan kepada air minuman ayam ataupun campurkan dengan makanan ayam pun tak ada masalah. Yang penting amalkan jamu sekurang-kurangnya seminggu sekali. Paling-paling malah pun 2 minggu sekali. Okey, sampai sini saja dulu video untuk kali ini. Kongsian berkenaan dengan jamu untuk ayam-ayam korang. Senang saja, mudah saja. Bahan-bahannya pun cukup mudah untuk didapati. Cuma yang ni saja, kalau korang tak ada, korang boleh beli. Ataupun kalau korang nak buat sendiri pun, aku cakap ni mudah sangat nak buat. Okay, nanti aku akan kongsikan link dekat description macam mana cara nak buat Ibu EM ni. Maknanya bahan-bahan semua ni sangat mudah untuk didapati dan untuk buat sendiri pun boleh. Okay guys, jangan lupa like video aku, komen, share dan juga subscribe kan. Subscribe, jangan tak subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.